Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita masih lagi bersama dalam membincangkan subjek sains untuk SPM kertas 2. Kita masuk dalam siri yang kedua. Masih lagi dalam bab yang kelima, tajuk gerakan untuk pelajar tingkatan 5. Dan bersama dengan saya Cikgu Nur Effendi bin Mahyidin. InsyaAllah akan membantu para pelajar untuk skor A untuk subjek sains SPM ini, insyaAllah. Kita seterusnya masuk ke soalan yang ke-8 untuk kertas 2 bahagian A. Contoh soalan 2017 di sini soalan 2017. Satu eksperimen untuk mengkaji kesan pemindahan tekanan dalam cecair oleh sistem hidrolik. Pemberat ditambah di atas ombuh picagari besar yang kita tengok sini. Ini picagari besar dan ini ialah ombuh picagari kecil. Masing-masing diletakkan pemberat. Kemudian pemberat yang sesuai ditambah di atas ombuh picagari kecil sehingga kedua-dua ombuh dalam keadaan seimbang. Pemberat yang ditambah mewakili daya yang bertindak pada kedua-dua ombuh tersebut. Sebab pemberat mewakili berat. Berat itu ialah daya. Daya unitnya ialah Newton. Seterusnya soalannya berdasarkan keputusan jadual 8. Lukis graf untuk menunjukkan daya yang bertindak pada ombuh kecil melawan daya yang bertindak pada ombuh besar pada kertas graf yang disediakan di bawah. Kertas graf ini yang disediakan, data telah diberikan untuk ombuh besar 1,0. Okey, bila ombuh besar 1,0, ombuh kecil 0,5. Begitulah seterusnya, boleh pelajar tengok di sini. Okey, pelajar cuba boleh lukis di sini kita graf yang diberikan dalam SPM seperti biasa, semua ini disediakan kepada pelajar, telah terhidang. Cuma pelajar ambil saja data ni untuk lukiskan graf di sini saja. Okay, kita tengok untuk 1,0 untuk ombuh besar ialah sama dengan 0,5 graf ni. Tengok sini. Okay, cukup mudah graf ni. Okey. Okay, seterusnya oleh kerana pelajar melihat di sini ialah graf garis lurus maka pelajar dikehendaki menggunakan pembaris. Okey, dan seterusnya yang isi tempat kosong sini, yang ada kosong sini kita boleh tengok melalui graf. Okey, tengok sini melalui graf 4,0 di sini. Okey, di sini tengok pada graf ni ialah 2,0. Okey, 2,0 untuk sini ada 2,0. Okey, seterusnya graf tadi kita dah alhamdulillah dah selesai dah. Kita tentukan daya yang bertindak pada ombuh kecil jika daya yang bertindak pada ombuh besar ialah 4,0. Kalau kita ingat tadi dia separuh-separuh Okey, kalau 1,0, 0,5, kalau 2, 1,0 untuk ombuh kecil, kalau 4,0 bermakna dia jawapannya ialah 2 Newton atau 2,0 lah. Okey, seterusnya C, namakan satu alat yang mengaplikasikan prinsip hidrolik dalam kehidupan harian kita. Antaranya ialah brake hidrolik Brake hidrolik, brake bas, brake lori itu menggunakan brake hidrolik. Ataupun jet hidrolik yang mengangkat kereta. Biasa kita pergi ke workshop, kereta tukar tayar ke mungkin bukan tayar, dia beki daripada bawah. Biasa dia ada kedai yang menyediakan jet hidrolik, dia angkat kereta Okey, itu ialah menggunakan aplikasi prinsip hidrolik. Seterusnya, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi prinsip hidrolik. Macam mana teknik untuk menjawab soalan definisi secara operasi? Okey, prinsip hidrolik ialah prinsip yang menyebabkan pemindahan tekanan melalui ombuh besar kepada ombuh kecil. Okey, berlaku tekanan di sini kita yang besar tadi, bila kita letak di sini maka dia akan menekan tekanan kepada ombuh yang kecil. Jadi tekanan di sini adalah sama dengan tekanan di sini. Okey, itulah prinsip hidrolik, iaitu prinsip yang menyebabkan pemindahan tekanan melalui ombuh besar kepada ombuh yang kecil. Okey, untuk pelajar lebih memahami walaupun ini di dalam sains kejuruteraan lah yang belajar ni, untuk sains yang ni tidak belajar lah, tapi untuk maklumat pelajar lah boleh tengok aku tengok sini contohnya bila ayah kita ke bawa kereta, okey, bila dia tekan sini brake, di sini kaki dia tekan brake, sebenarnya dia telah menekan di sini. Ini berlakunya prinsip hidrolik yang kita belajar tadi, brake hidrolik. Okey, ini ada. Kita tengok di kereta ada ni, buka enjin kereta ada kecil sini tengok sini. Okey, jadi minyak di sini. Okey, sebenarnya dia ada banyak lagi minyak cecair di sini, minyak tu lah. Minyak brake dia panggil Okey, dia menekan brake. Okey,
Ni berfungsinya untuk memberhentikan kenderaan situ. Walaupun kita tengok ayuh kita tekan sikit je. Simple je, tapi boleh memberhentikan kereta. Kemungkinan lori ataupun bas boleh berhenti. Okey, ni sistem hidrolik dia, kita boleh tengok secara lebih detail lah. Okey, ni dekat tayar lah, dekat tayar dekat tayar. Okey, ni kereta kita boleh tengok. Tekan sini. Okey, ni tayar kereta, dicekamnya tayar kereta supaya berhentilah, memperlahankan kereta. Okey, ni secara asasnya untuk pengetahuan pelajar sajalah. Soalan yang ke-9 SPM 2016. Ada dua jadual sini 9.1 dan juga 9.2. Rajah 91 dan juga rajah 9.2 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara halaju troli dengan sesaran bongkah kayu. Kita tengok yang jadual 9.1 di mana satu troli berjisim 1 kg telah dilepaskan daripada landasan atas ini dan melanggar blok kayu 250 gram. Dan selepas pelanggaran, kita tengok bongkah kayu ini jaraknya telah berubah. Yang dikenali sebagai sesaran bongkah kayu. Okey, seterusnya untuk jadual 9.2 masih lagi troli yang sama 1 kg, tetapi kita tengok perbezaannya ialah bilangan bongkah kayu. Cuba tengok ni. Ada 3 bilangan bongkah kayu, bermakna kecerunan landasan semakin bertambah berbanding dengan yang jadual 91. Okey, itu ialah pemboleh ubah dimanipulasikan, di mana sebelum eksperimen ada perkara yang berbeza. Okey. Okey, seterusnya apabila berlaku pelanggaran, kita tengok blok kayu, bongkah kayu yang berjisim 250 gram ini juga sesarannya semakin bertambah. Kalau tengok ini lebih jauh lagi pergerakan ya. Jadi keputusan yang diperolehi, cuba tengok dalam jadual 9.9. Jadual 9 ini troli R sesaran bongkah kayu ialah sejauh 1.5 cm. 1.5 cm. Okey, untuk S kita cuba tengok selepas ini ya. Okey, ukur sesaran bongkah kayu dan jadual rajah 4.2 dan catatkan bacaan. Di sini pelajar mesti menggunakan pembaris ya. Pembaris. Dalam soalan ini mungkin tidak tepat lah. Tetapi dalam soalan dalam SPM nanti pelajar kena ukur dengan pembaris. Dapat dia punya sesaran ya. Di sini. Iaitu 2.0. Okey, berikan satu inference berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen ini. Okey, macam mana teknik untuk menjawab soalan inference? Kalau pemerhatian, kita kena buat perbandingan. Apa yang kita perhati, kita kena buat perbandingan. Iaitu pemerhatian ialah kita tengok sesaran tadi. Sesaran bongkah kayu berbeza, betul tak? Yang ni 1.5, yang ni 2.0. Okey, ini ialah pemerhatian. Kalau inference ialah macam mana boleh terjadi. Sebab apa boleh terjadi perkara tersebut? Okey, kerana apa? Kerana halaju troli S adalah lebih besar daripada troli R. Kenapa jadi lebih laju? Kerana kecerunan landasan tadi telah diangkat ya, telah bertambah. Sebab apa halajunya bertambah? Sebab kecerunan landasan tadi telah dipertikatkan. Jadi halajunya semakin bertambah. Okey, itu ialah inference dia. Ataupun momentum troli S adalah lebih besar daripada troli R. Sebab itu kita tengok troli S menghasilkan sesaran bongkah kayu yang lebih besar. Kena ingat, sesaran bongkah kayu adalah untuk pemerhatian, bukan untuk inference. Ini banyak calon atau yang tersilap. Tak boleh membezakan di antara inference dengan pemerhatian. Okey, seterusnya C. Apakah pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini? Tadi sudah bagi tahu sebelum eksperimen dilakukan ada perkara yang berbeza, iaitu kecerunan landasan. Kecerunan landasan menghasilkan halaju. Jadi dua itu adalah pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu halaju troli dan juga kecondongan landasan. Itu pemboleh ubah dimanipulasi yang kita tengok tadi. Seterusnya nyatakan hubungan antara halaju troli dengan sesaran bongkah kayu. Okey, bila soalan hubungan, tips untuk menjawabnya ialah pelajar mesti menggunakan perkataan semakin ya, ingat. Bila soalan hubungan mesti guna perkataan semakin.
Okey, semakin bertambah laju, semakin bertambah sasaran bongkah kayu tadi. Kita boleh tengok tadi ya. Apabila dicondongkan landasan, maka dia melaju, maka sasaran bongkah kayu pun turut bertambah ya. I tandakan tik pada kotak yang disediakan yang menunjukkan kenderaan yang mempunyai momentum paling besar. Okey. Momentum, apa maksud momentum di sini? Dalam SPM pelajar jangan tidak perlu bimbang kerana formula akan diberikan kepada pelajar dalam bentuk macam ni ya. Jadi momentum ialah, maksud momentum ialah sama dengan jisim hasil darat, jisim dengan hal laju. Jadi pelajar ambil nilai saja, tengok dia bagi van ni, jisimnya 1000 kg dan hal lajunya 110 km per jam. Jadi pelajar darab je lah. 1000 darat dengan 110, jadi jawapan dia ialah 110,000. Okey, ini adalah momentum dia, momentum kilogram per jam, per hour lah. Okey, yang kedua pula bas ni. Bas ini jisim dia lebih berbanding dengan van tadi, iaitu 1500 kg. Hal lajunya kalau dibandingkan dengan van, bas ni kurang sikit hal laju dia, 90. Ini 110. Tapi jisimnya 1500. Bila didarabkan, iaitu momentum maksudnya hasil darab jisim dengan hal laju, bila didarabkan 1500 darab 90, jawapannya ialah 135,000. Bermakna momentum bas ni walaupun dia perlahan daripada van, tapi oleh kerana jisim yang besar, maka momentum bas ini adalah lebih besar berbanding dengan van ini. Jadi soalan ini bertanya momentum yang paling rendah, yang berbanding antara dua ni, jadi momentum yang rendah ialah van ini. Soalan yang ke-10 pelajar-pelajar. Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia. Inersia diwakili oleh masa ayunan. Okey, ini masa ayunan mewakili inersia. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 5 ini. Okey, masa kalau 50 gram, masa ayunan dia 2 minit. 100 4 minit. Okey, dan seterusnya lah. Okey. Dia bagi sini sampai 500 gram tadi ya. Sampai 400 gram je. 500 gram pelajar kena anggar saja, sebab tu dia kata ramalkan. Kalau ikut graf ni tak boleh buat dah. 500 sampai sini. Ini 450, 500 dah sampai sini dah. Tapi oleh kerana graf kita tengok tadi, graf itu graf yang kita tengok tadi, graf semakin bertambah ya. Kita tengok sini dia akan jadi bertambah sampai sinilah. Jadi kita boleh agak bahawa 500 itu dia akan naik 222 bermakna 20. 20 minit ya. Okey, seterusnya D. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi inersia. Okey, macam mana teknik untuk menjawab soalan definisi secara operasi? Okey, pelajar mesti dahulukan inersia ialah, okey, kita tengok sini cara tekniknya. Inersia ialah tindak balas yang ditunjukkan oleh tempoh masa ayunan bandul. Okey, kita boleh kaitkan definisi secara operasi dikaitkan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Dalam eksperimen tadi ialah tempoh masa ayunan bandul adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi pelajar mesti masukkan ke dalam ini untuk menjawab soalan definisi secara operasi. Jadi inersia ialah tindak balas yang ditunjukkan oleh tempoh masa ayunan bandul. Kalau masa tu lama, maka inersianya besar. Kalau tempoh tu masa tu cepat, pendek, maka inersianya adalah kecil. Okey. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita tengok soalan SPM 2017. Okey, Rajah 6 menunjukkan prinsip operasi sebuah enjin petrol 4 lejang. Enjin petrol 4 lejang. Ada 4 sini lejang. Ini lejang masukan, lejang mampatan, lejang kuasa dan lejang exhaust. Ada 4 ya, sebab itu dikenali sebagai lejang, 4 lejang. Enjin petrol. Okey, namakan bahagian P. Bahagian P atas ni. Okey, bahagian P ni dikenali sebagai palang pencucuh. Palang pencucuh. Okey, sebab apa? Sebab dia adalah enjin petrol. Kalau enjin diesel, dia adalah pemancit. Okey, senang aja. Okey, namakan bahan Q. Bahan Q, bahan yang masuk ini. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok. Yang ni yang pertama, masukkan. Sebab tu dipanggil lejang masukan. Ataupun dikenali juga sebagai lejang aruhan. Okey, oleh kerana yang masuk ini ialah petrol. Maka yang masuk ini, bahan Q adalah petrol dan of course akan masuk juga udara. Okey, jadi dua bahan yang masuk di sini adalah petrol dan udara. Kalau diesel lah, diesel dan udara. Okey.
Seterusnya C, lejang yang manakah menunjukkan bunga api dihasilkan oleh bahagian P. Bahagian P ni, pada pencucuh ni ada belaka ni, part ada belaka ni. Okey, di manakah berlakunya percikan bunga api? Okey, untuk enjin petro, percikan bunga api berlaku di lejang ini, lejang T ni, lejang kuasa. Di lejang kuasa inilah berlakunya percikan bunga api. Soalan D, tandakan tik pada petak yang disediakan ciri enjin petro 4 lejang. Okey, apa ciri yang berkenaan dengan enjin petro 4 lejang? Yang pertama, menggunakan pemancik bahan api. Mana boleh? Pemancik ialah diesel, bukan petro. Oh, ini salah. Enjin kurang bising. Okey, berbanding dengan diesel, enjin petro adalah lebih kurang bising dia. Kurang bising. Okey. Yang seterusnya ialah taktik lah, sebab dia betul. Okey, seterusnya lebih cekap pada halaju tinggi. Lebih cekap pada halaju tinggi, betul sebab tu kita tengok kereta biasa kalau perlahan dia tidak berapa pick up enjin petro ni. Tapi bila laju dia akan bertambah lebih cekap pada halaju yang lebih tinggi. Okey, ini betul juga. Okey, seterusnya pada pendapat anda, mengapakah kebanyakan teksi di Malaysia menggunakan gas asli sebagai bahan api? Ini teksi biasa di Kuala Lumpur lah, di bandar-bandar besar. Mereka menggunakan gas asli. Kenapa tidak menggunakan petrol? Ini kerana gas asli ni lebih jimat dari segi penggunaannya, kos penggunaannya lebih jimat. Jadi kalau teksi ni sentiasa bergerak, maka dia lebih untung lah. Okey, NGV lah. Ini biasa NGV. Okey, menjimatkan kos. Okey, untuk soalan 12, soalan terakhir untuk siri yang kedua ini, dan merupakan soalan terakhir dalam bentuk soalan struktur A. Bahagian A. Kertas 2 dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jadi soalan untuk bahagian A dan B sudah berakhir. Ini soalan contoh soalan bahagian B ni. Okey, Raja 7 menaikkan struktur enjin roket. Roket ini roket, kenderaan yang jarang kita naiki. Rasa tak ada orang yang naik ni. Cikgu pun tak pernah naik. Pelajar pun tak pernah naik. Hanya insan yang terpilih saja yang boleh menaiki roket ni lah. Iaitu angkasawan. Okey, apakah yang terkandung di dalam tangki X? Tangki X ini. Okey, ini cecair hidrogen atas ni. Ya ni. Okey, yang ini ialah cair oksigen. Cecair oksigen. Okey. Apakah fungsi cecair B? Apakah fungsi cecair dalam tangki X? Apakah fungsi dia? Okey, dia adalah bahan bakar Kalau kereta ada diesel, ada petrol, apa semua kita tengok sebelum pada ni. Tapi untuk roket dia gunakan dua ni. Bahan bakar dia iaitu cecair hidrogen dan juga cecair oksigen. Jadi dia sebagai bahan bakar bukanlah bahan api lah. Bahan bakar, bahan api. Okey, fungsi cecair oksigen tadi. Apakah yang berlaku di ruang Y? Ni ruang bawah ni. Kalau kita tengok ni sambungan ni. Bersambung ni. Okey. Jadi tangki X dan cecair oksigen ni bersambung. Kedua-dua ni akan bercampur di sini, bercampur. Jadi campuran ini akan menghasilkan pembakaran. Campuran daripada sini. Yang ni dah menghasilkan momentum nanti kita akan tengok. Okey, pembakaran campuran hidrogen dan oksigen. Okey, namakan prinsip yang digunakan dalam operasi roket ini. D1 Okey, prinsip apa yang digunakan? Prinsip keabadian momentum. Okey, bagus, prinsip keabadian momentum. Okey, untuk soalan terakhir kita, D2, berdasarkan prinsip yang dinyatakan dalam 7D1 tadi, terangkan bagaimana roket bergerak ke atas, dilancarkan. Okey. Tadi ialah prinsip keabadian momentum Prinsip keabadian momentum bermakna di bahagian bawah momentum adalah sama dengan bahagian atas. Tadi kita tengok macam mana dua campuran gas cair, oksigen dan juga hidrogen telah bercampur dan menghasilkan asap yang banyak. Menghasilkan momentum yang banyak, yang tinggi maka kesannya ialah bahagian atas, momentum bahagian atas akan menjadi tinggi juga sebab seimbang kan. Momentum selepas pelanggaran berlakunya adalah sama dengan selepas daripadanya. Maka prinsip keabadian momentum ini menyebabkan roket tadi dia akan bergerak ke atas. Bergerak ke atas melalui daya tujahan yang dihasilkan daripada bahagian momentum bahagian bawah. Kita boleh tengok jawapannya. Bila roket melepaskan gas dari exhaust menyebabkan momentum besar terhasil di bahagian bawah, maka mengikut prinsip di atas, momentum terhasil di bahagian atas melalui daya tujah. Roket yang berat tadi tu dapat
dilancarkan, dan juga dia akan melawan tarikan graviti bumi, sebab momentumnya dah besar, sebab berlaku pelanggar, melepaskan exhaust tadi, gas tadi, hasil daripada gas, bahan api gas tadi. Jadi roket itu dapat dilancarkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berjaya menghabiskan kuliah kita untuk siri yang kedua ini, bagi kita menguasai bahagian A dan bahagian B kertas 2 soalan SPM Science, insya-Allah. Jadi kita ada satu lagi bahagian, itu bahagian C, yang kita akan tengok pada perbincangan kita pada siri yang ketiga nanti, insya-Allah. Jadi pelajar, pastikan pelajar mengikuti kuliah cikgu pada siri yang ketiga nanti, insya-Allah, untuk kita membincangkan soalan esei pula. Bahagian C ialah soalan esei pilihan, insya-Allah.